Pertama, tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, Pope John Paul yang kedua, dia pernah tulis tentang satu buku. Dia kata tentang di mana Christianity dia akan merudum di sebelah barat, tetapi dia akan bangkit di sebelah timur. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, usaha penginjilan yang mereka maksudkan banyak difokuskan di negara Asia, on the Far East. Sebab itu negara Korea yang dulunya majoriti Buddhis, hari ini majoriti Kristian. Banyak denominasi. Negara Afrika, kenapa mereka nak fokus? Terutamanya tuan-tuan, puan-puan, mereka akan fokus kepada negara yang majoriti Islam seperti Indonesia dan Malaysia. Sebab itu usaha missionary di Indonesia sangat tinggi. Dan kita tak nafikan tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya agama, satu kepercayaan yang paling cepat berkembang pesat di seluruh dunia, bukannya Islam. Bukan Islam. Kepercayaan yang paling cepat berkembang di seluruh dunia adalah atheism. Tetapi ini bukan bermaksud atheism itu benar. Kita ada topik yang lain, kita boleh bahaskan tentang atheism. Kita akan lihat kepada hujah-hujah mereka secara rasional, bukan sekadar kata, ini semua hujah sampah. Tak boleh. Ini zaman tuan-tuan dan puan-puan adalah zaman peperangan pemikiran, penjajahan pemikiran. Tak boleh sewenang-wenangnya bagi tahu kepada anak cucu, ini hujah sampah, tak payah layan. Betul. Tapi lama-kelamaan, soalan itu tetap berbekas di dalam hati dia, dia tak dapat jawapan, lalu dia akan rasakan Islam tak ada jawapan untuk jawab soalan dia. Jadi, di sebelah barat, sebab ramai mereka dulunya Kristian, dan ramai orang menolak agama Kristian kerana mereka kurang memahami dan tak boleh memahami konsep ketuhanan Trinity. Jadi mereka murtad. Dan bila mereka murtad, mereka pernah hidup dalam satu suasana yang sangat free, sangat bebas. Tetapi bila mereka rasa terlalu bebas, mereka rasa seperti life ini, seperti kita terjun daripada udara, dari kapal terbang, tanpa payung terjun. Memang bebas, tetapi terhempas, jatuh teruk. Mereka ada masalah dalam kehidupan, tak jumpa jawapan dia. Tetapi mereka melihat konsep ketuhanan dalam Islam itu mudah, maka mereka masuk dan mereka boleh terima. Mereka rasa dengan adanya hukum hakam yang mendisiplinkan diri mereka, maka mereka rasa Islam itu adalah solusi. Sedangkan di sebelah sini, yang banyak nilai ketimuran dia, apa yang berlaku? Kita dah terbiasa hidup membesar dengan disiplin tertentu, betul? Dulu mak bapak kita kata, jangan. Kita pun jangan. Tak ada soal lebih-lebih. Tetapi bila dapat sekarang dunia tanpa sempadan, maka kononnya dia nak jadi manusia bertamadun. Maka apa dia buat? Dia nak bebas daripada kongkongan disiplin, dan dia jadi murtad, tak ada agama ataupun masuk agama yang dia rasa tak ada hukum hakam. Lalu, dulu dia berhijab, dulu dia pakai, Masya Allah, menutup aurat. Sekarang dia kata, no, saya Muslim modern. Kadang-kala, saya tak boleh terima kalau ada orang kata dengan saya, brother, saya nak bagi tahu, ada kawan saya ni, dia Melayu. Tapi, dia Muslim, tapi dia Melayu modern sikit lah. Saya tanya dia, apa maksud kamu Melayu moden? Yalah, brother, dia mak bapak kaya, dia pun dari keluarga kaya. Moden tu adalah, solat tu adalah, tapi hijab tu tak adalah, pakai seksi tu. Saya kata, itu orang panggil moden. Moden lah. Saya kata, itu Melayu kuno. Sebab manusia kuno, dia tak pakai dengan cantik-cantik macam tu. Manusia pada puncak ketamadunan dia, dia memakai pakaian yang sopan. Itu awak tak boleh kata dia Melayu moden. Yang modennya, yang menutup aurat ni, itu baru moden. So kadang-kala mereka macam kera dapat bunga lah. Mereka rasa mereka bebas. Mereka hidup ikut nilai Eropah. Bila dapat nilai hidup Eropah, dia kata, inilah ada kelas. Tapi dia lupa, Umar Ibn Khattab pernah sebut, kamu akan mula terhina apabila kamu mencari kemuliaan di luar daripada Islam. Kenapa orang luar, orang barat, tuan-tuan dan puan-puan perasan tak? Sesuatu yang sangat ketara. Bila perempuan barat memeluk Islam, satu perubahan yang ketara yang terus dia akan buat ialah apa? Dia akan berhijab. Kenapa dia nak berhijab? Sedangkan di negara barat, bila dia berhijab, dia akan kena tindas. Tetapi kenapa dia nak memilih berhijab sedangkan dia boleh pakai seksi? Bukannya orang tahu dia Muslim pun. Tahu kenapa? Sebab mereka rasa itulah identiti dia sebagai seorang Muslim.
Dia rasa terlindung, dia rasa selamat dengan berhijab. Dia rasa dirinya tidak lagi diadili oleh pandangan manusia, tetapi diadili oleh Allah melalui takwa dia. Tetapi orang yang dah lama ni, dia tak appreciate, dia rasa semakin buka, orang puji, bila orang puji, orang tengok lebih, dia kata, tengok apa-apa? Gatal. Habis kau pakai seksi, nak orang tengok kan? Bila orang tengok, kau cakap orang gatal. So, pada saat itu dia lebih kepada nak mencari kemuliaan dari manusia, pujian dari manusia, bukan daripada Tuhan. Jadi bila mereka buka, mereka rasa I'm free. Kalau nak sinis sikit tuan-tuan dan puan-puan, dengan kata pakai seksi itu I'm free, baik bogey terus, lagi free. Tapi tak buat pun. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, kalau kita fikir secara pemikirannya, inilah zaman manusia cuba membawa manusia untuk menjadi seperti haiwan. Haiwan ni tuan-tuan dan puan-puan pun ada yang tahu malu. Tapi manusia boleh tak malu. Di negara Perancis, bagaimana dikatakan ketamadunan yang tinggi, seorang manusia yang cuba memakai pakaian yang lengan panjang menutup dirinya, bukan ada apa pun. Dia nak menutup dirinya, dia boleh disaman. Tetapi di negara Perancis, seorang boleh berjalan bogil tanpa dikenakan tindakan. Tapi orang yang nak pakai lebih-lebih, tak boleh. What is the problem? Ini tidak lain tidak bukan, kalau tuan-tuan dan puan-puan baca, dia ada satu industri. Dia panggil sebagai sports sexual objectifying. Tak percaya? Tuan-tuan dan puan-puan tengok. Main golf lelaki, pakai seluar panjang betul? Kalau perempuan? Pakai skirt. Okey? Itu satu. Bila berenang, lelaki sekarang pakai full suit, perempuan pakai lain. Bila main bola tampar, lelaki pakai seluar macam seluar bola lah, tapi perempuan punya pakai apa? Kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok gimnastik, lelaki yang nak main palang tu, dia akan pakai seluar panjang ataupun seluar pendek, seluar longgar. Perempuan pakai apa? Seperti tak pakai. Bila main tenis, bila main golf, semuanya. Main tenis, lelaki pakai third quarter, perempuan pakai skirt, macam pakai bikini. Bila berenang, nak buat apa? Tuan-tuan dan puan-puan, itu adalah sport objectifying. Tapi orang tak nampak. Orang tak nampak. Dan benda ini dibawa keluar oleh mereka di barat kata, kenapa perempuan kena pakai macam tu? Maksudnya, perempuan ini, dia tak ada nilai atlet kesukanan dia, melainkan dia dijadikan sebagai objek seks. Apa kena mengena dua lelaki bertinju dalam gelanggang, dan kemudian bila half time, seorang perempuan separuh bogey pergi pegang tu? Apa kena mengena? Bila nak jual kereta mewah, yang dijualnya ke atas tu, bila pastikan, tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, kalau ada pameran kereta, jangan bagi suami pergi. Serius. Tuan-tuan dan puan-puan, dia nak jual kereta mewah. Tetapi, di depan kereta mewah tu siapa? Kalau model biasa tak apa. Dia pakai seksi. Lepas tu, lelaki pula pergi bawa kamera. Kamera dia ambil apa? Ambil gambar kereta. Tuan-tuan dan puan-puan pergi dekat forum yang ada tentang fotografi ni, tengoklah apa yang mereka chat. Mereka nak kata, oh orang Islam ni gatal, kahwin 2, kahwin 3, kahwin 4. Oh, you tengok tu tak gatal. You hamsap tak gatal. Orang Islam berani, dia jantan, dia berani kahwin 2, kahwin 3, kahwin 4. Dia bukan berani main belakang. At least lelaki Islam dia berani ambil tanggungjawab. Yang you banyak girlfriend, apa cerita? Jadi tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, peduli apa orang kata. Yang penting kita tahu kita ada nilai Islam. Tuan-tuan dan puan-puan, bila Allah sebut waqul jahaqa wa zahaqa batil inna batila kana zahuqa, apabila datangnya kebenaran maka lenyaplah kebatilan, serana sesungguhnya kebatilan itu pasti lenyap. Tuan-tuan dan puan-puan, ini bermaksud kebenaran nilai dalam Islam itu benar. Biarlah orang kata, kuno betul lah kau pakai macam ni. Apa ni janggut-janggut apa ni? Apa ni pakai jubah, pakai hijab? What is your problem? Senang je. Saya pakai macam ni. What is your problem? Apa masalah you? I tak pernah problem dengan you. Why you have problem with me? Oh, mengatal. Kan ada minggu lepas kan, seorang perempuan carikan isteri kedua untuk suami dia dekat media sosial. Non-Muslim cakap apa? Oh, mengatalnya lelaki, apa perempuan tak sedar diri offer suami dia untuk orang lain.
Dia faham apa? Kita tak pernah komen dia, you nak duduk serumah sebelum kahwin. Kita tak pernah kutuk dia, lakum dinukum waliyadin. Kenapa dia nak sibuk benda yang halal? What is your problem? Bila orang Islam nak benda halal, dia pula komen, alah semua nak halal. What is your problem? Semua benda you nak komen. Kita tak pernah komen kenapa you nak sembah berhala. We never do that. Kenapa dia nak mempertikaikan? Tidak lain tidak bukan tuan-tuan dan puan-puan. Mereka menafikan, no, I'm not Islamophobic. I have a lot of Malay friends. Just because you have a lot of Malay friends doesn't mean you are not Islamophobic. Kerana you menyembunyikan Islamophobic you semasa bersama dengan kawan. Dan saya selalu tegur mereka, and I don't care. Saya kata, don't be hypocrite. If you can be so become Islamophobic in social media, bila you jumpa bos, pergi jumpa klien, pergi jumpa pegawai kerajaan, say it right in front of their face. Cakap dengan dia, you know, I hate Islam. You Muslim man, poligami, teruk. You Muslim wanita, kena tindas. Say that right in front of their face and see you will get the project or not. Depan dia, oh, Islam bagus, I suka Muslim, Islam bagus. Tapi sebab nak projek. Don't be hypocrite. Kita sebagai Muslim, kita tak pernah ganggu dan kita tak pernah hina agama mereka. You nak sembah apa, batu ke kayu ke, up to you. And I don't mind. It's up to you. My job is just to preach. Either for you to think and accept Islam, itu kerja Allah Subhanahu Wa Taala. It's not mine. But please, kita kata, don't interfere with our religion. We never interfere with yours. We never insult your God. So don't insult our prophet and our God, which is your God too. So itu message kita kepada mereka. So tuan-tuan dan puan-puan, biarkan mereka. Mereka nak buat apa? Up to you. But just don't disturb us. Itu saja.